Okey, tadi Ustaz kata beriman kepada Nabi. Okey, saya ulang sekali lagi sebab ada yang baru masuk. Okey, jadi untuk akidah, untuk tahun 2, sekali lagi Ustaz ulang Untuk akidah tahun 2 yang kamu belajar, tajuk yang pertama adalah beriman kepada malaikat. Tadi Ustaz tanya Ikram, malaikat ada berapa? Ikram kata 10, betul. Kan tahun 1 Ustaz dah ajar malaikat ada 10. Malaikat dicipta daripada cahaya. Okey, Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. Setiap malaikat ada tugas-tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail memberi rezeki. Okey. Kemudian Ustaz akan terangkan pula iaitu tajuk yang kedua, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Okey. Tajuk yang ketiga Ustaz akan terangkan pula iaitu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Okey. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Ada 20. Arif, tutup mic Arif. Tutup saja mic Arif. Arif tutup mic. Dah. Okay, kejap. Ada yang baru nak masuk. Okay, kejap ya. Okay. Jadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Allah wujud qidam baqa. Nanti Ustaz akan ajar pula iaitu sifat wajib bagi Allah. Okay. Kemudian tajuk yang keempat, apa itu maksud wujud, apa maksud qidam, dan juga Ustaz akan ajar kamu iaitu nama-nama Allah ada 99 dan Asmaul Husna. Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar angguk Asmaul Husna? Siapa pernah dengar angguk? Daniel pernah dengar tak? Daniel tak angguk pun? Tak pernah dengar Asmaul Husna? Adam pernah dengar? Tak pernah dengar juga. Okey, tak pernah dengar tak apa. Nanti Ustaz akan ajar Asmaul Husna. Bukan tak pernah dengar, cuma kamu tak ingat. Nama-nama Allah ada 99. Okey, boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Okey. Okey, kejap ada lagi yang nak masuk. Okey. Jadi yang terakhirnya, selepas ini baru Ustaz akan mulakan mengajar akidah. Untuk setiap tajuk-tajuk ni, cumanya Ustaz lebih pentingkan yang mula-mula ini adalah siapa yang sudah lupa rukun iman dan rukun Islam, tolong ingatkan balik. Rukun iman dan rukun Islam, tolong ingatkan balik. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadah, kedua solat 5 waktu, ketiga berpuasa di bulan Ramadan, keempat membayar zakat, kelima menunaikan haji di Makkah. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Kan Ustaz dah ajar sekali dengan gaya kan? Betul tak? Betul tak Ikram? Ustaz dah ajar sekali dengan gaya kan? Betul kan? Okey. Jadi lepas ni Ustaz akan orang kata refresh balik, ingatkan balik. Sebab kita sebagai orang Islam perlu wajib.
Okay, boleh bagi tanda, okay. Jadi perlu wajib ingat rukun iman dan rukun Islam. Okay, itu sahaja daripada Ustaz. InsyaAllah kamu jangan pergi ke mana-mana. Kamu jangan pergi ke mana-mana. Selepas ini Ustaz Omar akan masuk untuk mengajar sirah, untuk pengenalan sirah pula. Okay. Okay, terima kasih daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak nak kamu semua kamera muda. Ustaz nak tengok muka anak-anak pelajar Ustaz ni. Apa ni? Dah lama tak tengok. Takut Ustaz pun tak kenal. Tengok macam mana muka, dah besar ke tak lagi ke, macam sama macam dulu ke. Cuba buka semua buka kamera Ustaz nak tengok. Boleh masuk ke? Boleh ke? Ustaz tak nampak lagi ni. Yang Ustaz nampak Khaira yang buka, Sofia Amara. Mana yang lain? Buka. Tak apa. Boleh buka. Okey, apa ni? Assalamualaikum. Ustaz, hari ni kita nak belajar sikitlah tajuk sirah. Tapi sebelum kita mula tajuk sirah ni, Ustaz nak recall balik yang kamu belajar masa tahun 1, sebabnya apa yang kamu belajar di tahun 1 ada kaitan sikit-sikit lah dengan tahun 2. Jadi kalau kamu faham yang tahun 1, senang sikit kalau masuk tahun 2. Dengar tak? Kalau dengar cuba angguk. Okey, apa ni? Siapa yang kenal nama Ustaz? Sofia, apa nama? Ustaz Omar. Alright. Masih ingat lagi dah tu, bermaknanya masih kenal lagi dah Ustaz ni. Tak apalah kalau macam tu. Kita bolehlah mula nanti. Cumanya sebelum mula tu Ustaz nak tanya, siapa tahu nama Datuk Nabi? Cuba angkat tangan dan jawab. Siapa ingat nama Datuk Nabi? Okey, Khaira. Muttalib. Apa? Kisah ni? Abdul Muttalib. Aywa, Abdul Muttalib. Okey, Khaira. Siapa nama ayah Nabi, Khaira? Bapa Nabi siapa nama? Abdullah. Abdullah bin? Bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey. Apa ni? Siapa yang tahu nama Nabi? Okey. Kalau tahu jawab. Apa nama Nabi? Siapa tahu? Nabi Muhammad. Okey, cahaya Nabi Muhammad bin Abdullah. Okey. Siapa nama? Siapa tahu? Angkat tangan. Cepat. Slow, kena ini. Siapa tahu nama ibu Nabi? Cuba angkat tangan. Aminah binti Wahab. Okey, Siti Aminah binti Wahab. Okey. Ustaz nak tanya, apakah
maksud sirah? Kan Ustaz dah cakap itu kan. Siapa ingat? Sirah tu apa? Apakah maksud sirah? Siapa tahu? Kehidupan Nabi Muhammad. Okey, Irfan Daris. Okey, cerita tentang apa? Cerita ataupun kisah tentang siapa, Khaira? Saya tentang siapa? Nabi Muhammad. Okey, cerita ataupun kisah Nabi Muhammad dari baginda dilahirkan sehinggalah baginda wafat. Okey, siapa tahu maksud wafat? Angkat tangan, siapa tahu? Apakah maksud wafat? Cuba jawab. Siapa tahu maksud wafat? Meninggal dunia. Okey, meninggal dunia ataupun mati. Okey, tapi untuk Nabi kita menggunakan perkataan wafat ataupun kita menggunakan perkataan apa lagi? Macam itulah perkataan wafat lah yang sesuai untuk kita gunakan kepada Nabi. Kalau kepada raja kita pakai mangkat. Kalau untuk orang-orang biasa ni kita pakai meninggal dunia ataupun mati. Okey. Ustaz tahu kamu semua ni tak ada buku lagi. Okey, tak apa. Nanti insya-Allah kalau diberi kesempatan, nanti Ustaz akan buat satu nota ataupun Ustaz akan buat slide. Ustaz akan hadiahkan kepada kamu. Ataupun Ustaz akan bagi gambar kepada kamu. Nanti kamu boleh baca yang tu. Cumanya, kamu tahu tak apa tajuk-tajuk yang kamu akan belajar dalam tahun 2? Okey, tak tahu. Okey. Jadi, dalam sirah tahun 2 ni, kita akan belajar mengenali siapakah ibu susuan Nabi Muhammad, ibu susuan yang pertama, ibu susuan yang kedua, siapakah, apa peristiwa berlaku sebelum kelahiran Nabi, peristiwa berlaku semasa kelahiran Nabi dan peristiwa yang berlaku selepas kelahiran Nabi. Kita pula akan belajar tentang siapakah ayah Nabi, apakah yang terjadi kepada ayah Nabi, apakah pekerjaan ayah Nabi, adalah nanti Ustaz akan cerita. Tetapi sebelum itu Ustaz nak tanya, yang kamu belajar masa tahun 1 hari tu, apa ni? Bilakah Nabi dilahirkan? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Bilakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Pada hari apa? Berapa hari bulan? Tahun berapa? Waktu mana? Okey, Khaira. Isnin 12 Rabiul Awal. Tahun? Tahun gajah. Okey, bagus Khaira. Tepuk dekat Khaira sikit. Tepuk. Tepuk sikit. Okey, bagus Khaira. Bermakna Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Okey. Waktu mana? Pada masa mana? Pada waktu mana? Pada waktu malam ke? Pada waktu petang ke? Pada waktu pagi? Siapa tahu? Kejap. Pada waktu mana?
Siapa ingat? Waktu malam ke, waktu pagi ke, waktu tengah hari? Khaira, Cahaya. Waktu mana? Malam ke tengah hari? Ikram, Akil. Arif. Apa ni Naruto ni adik siapa ni tak ingat dan apa ni? Aris. Akil. Arif. Irfan Daris. Adam. Daniel. Cuba cakap pada waktu mana? Malam ke, petang ke, pagi? Okey. Jawapan dia ialah pada waktu pagi. Okey. Ustaz nak tanya, siapakah tahu apa yang berlaku sebelum Nabi dilahirkan? Ustaz dah cerita sebelum ni semua ni. Ustaz nak recall balik, nak seringat balik sebelum kita masuk untuk yang tahun 3 ni, jadi yang tahun 2 ni. Apa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi? Cuba jawab, siapa yang tahu? Ikram. Gajah. Siapa jawab tadi? Ustaz tak nampak. Ikram kau jawab tadi? Siapa jawab tadi? Saya. Okey, Syah Muaz. Okey, bagus. Sebelum Nabi dilahirkan, ada peristiwa yang terjadi, dipanggil peristiwa apa tu? Peristiwa Kaabah diserang oleh tentera bergajah. Okey. Kenapa tentera bergajah ni nak serang Mekah, Kaabah ni? Kenapa? Okey. Ustaz cerita balik kerana sebelum ini ramai orang-orang di Mekah, di sekeliling Mekah, di Madinah, semua orang Arab. Setiap kali tiba musim haji, ramai orang akan menziarahi Mekah. Berduyun-duyun orang, manusia ramai sangat dia pergi ke Mekah untuk menziarahi Kaabah. Selepas itu, Raja Najasyi ini dia berasa iri hati ataupun dengki dengan apa yang telah jadi, dengan apa yang telah dia tengok. Setiap tahun ramai orang yang akan pergi menziarahi Mekah. Ramai orang yang akan pergi menziarahi Kaabah. Jadi dia pun rasa dengki, rasa iri hati, dia pun berfikir macam mana dia nak tarik orang ramai supaya tinggalkan Mekah dan datang ke negara dia. Raja Najasyi ni orang Yaman, Raja Yaman. Okey. Macam mana dia buat? Okey. Dia pun membina sebuah gereja yang besar dengan niatnya supaya orang-orang Arab ni pada tahun itu dan seterusnya akan pergi ke gereja dia dan tinggalkan Kaabah. Selepas siap apa semua dia buat, dia bagi cantik-cantik, dia bagi letak pintu cantik, dinding yang cantik apa semua. Selepas siap, harapan dia untuk nak suruh orang ramai pergi, orang ramai tak pergi juga. Orang ramai dengar. Arif, tutup mic.
Okey. Selepas Ustaz dia buat apa semua gereja tersebut, harapan dia supaya orang ramai pergi menziarahi gereja dia, tetapi apa yang terjadinya, orang tak pergi pun tempat dia. Orang akan pergi ke Madinah juga, ke Mekah juga, orang pergi ke Kaabah juga. Orang tak pergi pun di negara dia, di gereja dia. Menyebabkan dia rasa marah. Dan selepas itu, selepas dia rasa marah apa semua tu, dia pun terfikir hendak meruntuhkan Kaabah. Sebab apa? Dengan dia meruntuhkan Kaabah, Kaabah telah runtuh, orang ramai akan berpusing dan pergi menziarahi gereja dia. Okey, sebab itulah dia nak serang Kaabah tu. Dia nak bagi runtuhkan Kaabah. Okey, sebelum tu siapa tahu apa maksud gereja? Apa gereja ni? Apa gereja ni? Siapa tahu? Macam mana gereja ni? Irsyad, Ikram, Arif, Akil, Adam, Cahaya, Kaira, apa lagi? Rafiq, Denny Rafiq, Aniza, ni siapa? Nur Hasya, Cahaya, apa maksud gereja? Adam, apa maksud gereja? Apa Arif Syahmi, apa maksud gereja? Tempat ibadah orang Kristian. Alright, ayuh, bagus. Tempat beribadah orang Kristian. Macam mana orang Kristian ni? Okey. Kita dikenali sebagai macam ni. Kalau untuk orang Islam, tempat dia beribadah di mana? Di masjid ataupun surau. Itulah nama-nama ataupun musalla. Itulah tempat-tempat nama untuk orang Islam beribadah. Yang paling terkenalnya, masyhurnya masjid lah. Kalau untuk orang Buddha, orang Cina ataupun orang India, dia dipanggil kuil. Yang ada patung-patung itu. Kalau yang Cina punya, dia ada naga-naga, dia ada topong-topong dia. Kalau yang India punya, dia ada dewi dia tu yang ada tangan, ada 10, ada 11 tangan. Gambar dewi-dewi dia, gambar kuda dia, apa semua itu yang dipanggil kuil, tempat orang Hindu ataupun orang Buddha sembahyang lah, beribadah. Dia sembahyang cara dia lah, kita sembahyang cara kita, sebagaimana yang Ustazah Najwa ajar kamu macam mana solat orang Islam. Okey, selepas itu gereja pula macam mana? Gereja ialah tempat orang Kristian beribadah. Orang Kristian yang macam mana? Orang Kristian ni tak kira lah dia macam mana, tetapi kebanyakan orang Kristian ni orang putih lah, orang Mak Saleh, orang putih tu. Yang dia ada cross di leher dia tu, yang tanda macam tanda tambah tu, itulah Kristian. Okey, Raja Najasyi ni dia orang Kristian lah, yang dia buat gereja besar-besaran untuk nak suruh semua orang Arab ni pergi ke negara Yaman untuk menziarahi gereja yang dia buat tu. Tetapi dia pun tak buat, orang tak pergi pun dekat dia, menyebabkan dia marah. Selepas dia marah tu, dia pun, Raja Najasyi, ataupun dia kenal juga Najasyi ni, siapa yang tahu apa nama ketua bergajah tu apa? Abrohah. Okey, nama Raja Abrohah ni, dia rasa marah, dia rasa sakit hati, dia pun mengumpulkan sekumpulan tentera yang ramai untuk pergi menyerang Kaabah. Okey. Raja Najasyi ni dipanggil, dikenali sebagai Abrohah lah. Najasyi ni satu tempat di Yaman. Okey, Abrohah. Jadi, dia pun mengumpul ramai tentera bergajah, bermakna dia mengumpul orang tentera dia dengan gajah. Sebab apa menaiki gajah? Okey, sebab dulu kalau orang yang naik gajah tu macam kita sekarang ni orang naik Welfare lah. Hebat. Ataupun siapa tahu kereta Welfare macam mana?
kereta besar kan. Macam juga orang dulu, kenapa dia naik gajah? Sebab nak menunjukkan kebesaran dia. Dia boleh menaiki binatang yang besar. Okey. Abrahah pun menyuruh tentera-tentera dia menuju ke Mekah untuk menyerang Kaabah. Jadi ada di antara tentera itu berjalan kaki dan ada yang menunggang gajah. Sebab itulah dia dipanggil tentera bergajah, sebab ramai yang menunggang gajah. Okey, bila dia naik gajah ni, orang nak bunuh ni pun susah lah sebab gajah kan tinggi. Nak bunuh macam mana? Orang kita kan rendah-rendah je, pendek-pendek je. Macam mana kita nak pukul orang di atas gajah tersebut? Jadi susah, nak masuk dekat pun susah sebab gajah yang besar. Itulah rancangan dia sebenarnya kenapa dia menggunakan gajah. Selepas dia menunggang gajah pergi menuju ke Mekah, tiba-tiba setelah sampai di pintu Mekah tu, gajah itu menjerit. Gajah itu berhenti lalu menjerit. Macam mana gajah menjerit? Macam mana? Siapa tahu? The elephant goes serampet. Macam tu. Macam mana? The elephant goes macam mana bunyi dia? Serampet. Okey. Macam mana? Dia bunyi macam mana? Khaira, macam mana dia bunyi? Gajah. Okey. Okey, macam itulah dia bunyinya. Okey, gajah itu menjerit. Sebab apa dia menjerit? Sebab Allah tak bagi gajah itu masuk ke dalam Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Sebab Kaabah ini ialah, Mekah ini di masjid Masjidil Haram ini ialah rumah Allah, Baitullah. Sebab tu dia dikenal sebagai rumah Allah ataupun dipanggil Baitullah. Bermakna rumah ni rumah yang mulia. Masjid ni masjid yang mulia, tempat yang mulia. Tidak boleh orang ada yang nak buat macam apa-apa keburukan untuk Kaabah ni. Lalu selepas gajah itu menjerit, dia pun berhenti. Tiba-tiba askar bergajah tadi nampak hitam di atas langit. Apa itu? Apa yang hitam tu? Yang Ustaz cerita itu apa? Siapa tahu? Nampak hitam berterbangan di atas langit. Burung. Burung apa? Siapa tahu? Cahaya. Okey, Arif. Ababil. Okey. Setelah dia nak bagi serang tu, gajah pun tak nak masuk. Gajah pun tak boleh masuk ke dalam tu. Allah tak bagi, Allah tak benarkan gajah masuk untuk menyerang Kaabah. Lalu dia berhenti di luar Kaabah, di luar pintu Mekah. Dia berhenti, lalu dia tengok di atas sana ada segerombolan burung, sekumpulan burung sampai hitam langit. Nak cakapnya ramai ni burung itu. Allah kirimkan burung itu untuk apa? Untuk menyerang, untuk memusnahkan tentera Abrahah. Sebabnya tak boleh nak serang rumah Allah ni, Allah tak bagi. Sebab Mekah ni tempat mulia, tempat kita nak solat, kita nak buat haji kan. Pada runtuh Kaabah tu macam mana kita nak pergi buat haji? Siapa pernah tengok orang buat haji di Mekah? Macam mana orang buat haji di Mekah ni? Ramai kan pakaian-pakaian putih tu kan? Dekat Kaabah tu kan? Siapa pernah tengok dalam TV? Okey. Lalu selepas itu Allah mengutuskan menghantar burung ababil untuk memusnahkan tentera Abrahah. Yang mana burung itu membawa apa? Siapa tahu dia bawa apa? Khaira, Raija. Batu. Okey, dia membawa batu yang panas, yang sangat panas. Lalu melontarkan ke arah tentera bergajah, menyebabkan tentera bergajah itu musnah, hancur. Jadi terselamatlah Kaabah daripada diserang tentera Abrahah ataupun tentera bergajah. Selepas itu, tidak lama kemudian selepas kehancuran tentera bergajah, lahirlah Nabi Muhammad pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun gajah. Kenapa dipanggil tahun gajah? Kerana
tahun itu terjadinya peristiwa tentera bergajah menyerang Kaabah. Okey, bagus. Itulah cerita dia kenapa dinamakan tahun gajah. Kenapa apakah peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh faham Ustaz nak bagi soalan dulu. Tak payah tulis lagi, bagi soalan je. Boleh nak. Siapakah nama Raja Najasyi ataupun siapakah nama ketua tentera bergajah? Nak jawab angkat tangan. Dan buka mic. Okey, Khaira jawab. Raja Abraha. Raja Abraha. Okey. Kenapakah Raja Abraha mahu menyerang Kaabah? Isyad. Rafiq. Sofia. Cahaya. Ikram. Isya. Raisya. Okey, Khaira. Okey, kenapa Raja Abraha ni dia nak serang Kaabah? Sebab dia marah ada ramai orang datang dekat Kaabah. Okey, sebab dia marah ataupun dia dengki orang ramai selalu berkunjung ke Mekah, ke Kaabah. Bagus, Khaira. Tepuk kat Khaira, tepuk. Okey, bagus. Okey, Nurhaniza ni siapa ni? Saya tak ingat nama ni. Okey. Nama apa? Okey. Okey, soalan dia lagi, apakah macam ni soalan dia? Setelah sampai di Mekah, gajah itu menjerit. Hafiz Zikri tahu apa tak? Hafiz Zikri tahu apa? Belum lagi ya? Okey, sorry, ada gangguan sikit. Okey, selepas gajah itu sampai di Mekah, lalu gajah itu menjerit tak nak masuk, Allah tak bagi masuk. Lalu tentera bergajah itu melihat ke langit, mendapati ramai segerombolan burung datang untuk menyerang mereka. Burung apakah yang dinamakan, yang diberikan, apa yang dipanggil? Apakah nama burung tersebut? Khaira sudah, Khaira dah jawab tadi, orang lain pula. Raisya. Okey, burung ababil. Hafiz Zikri tunggu dulu sebab awal lagi masuk ni, kelas 350. Tunggu sabar ya. Tapi betul lah, tunggu kejap ya, tunggu. Jangan keluar. Duduk situ je. Okey, burung ababil. Okey. Lalu apa ni? Ustaz tak habis cerita lagi kan tadi kan? Okey, selepas burung ababil melontarkan batu kepada tentera bergajah pun hancur lebur. Tulang hancur, daging hancur, seperti daun dimakan ulat. Jadi lubang. Sebabnya batu itu sangat panas. Jadi lahirlah, dan tahun itu dipanggillah sebagai tahun gajah. Dan Nabi pun tak lama kemudian Nabi pun lahir pada tahun itu juga. Okey. Pada hari apa Nabi dilahirkan? Ustaz tak ingat lah, Ustaz cakap tadi. Siapa ingat angkat tangan? Okey, Kisha. Tahun gajah. Tahun gajah. Hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin. Berapa hari bulan? 12 hari bulan. 12 Rabiul Awal. Okey, bagus. Tepuk tangan. Okey.
Soalan sini Ustaz ini yang kamu dapat ialah Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebelum kelahiran Nabi terjadinya peristiwa tentera Abrahah ataupun tentera bergajah menyerang Kaabah. Sebab apa dia nak serang Kaabah? Sebab dia rasa apa? Yang tahun 5 tunggu dulu. Dengki. Yang tahun 5 sabar. Yang tahun 5 masuk dan tutup mikrofon anda. Tunggu dulu. Belum masuk waktu lagi. Adalah 8 minit lagi. Tahun 5 kena masuk 3.50 kan? Nak sabar. Okey. Itulah cerita serba sedikit tentang apa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dan cerita ini, dekat mana Ustaz tahu cerita ini? Kenapa Ustaz boleh tahu cerita ini? Siapa yang cakap dekat Ustaz? Okey. Cerita ini memanglah Ustaz belajar dengan Ustaz kepada Ustaz. Tetapi cerita ini ada tertulis di dalam Al-Quran. Apa? Ada tertulis di dalam Al-Quran surah apa? Surah Al-Fil. Apa maksud Al-Fil? Siapa tahu maksud Al-Fil ni apa? Asya? Asya tahu tak? Apa? Cahaya? Gajah. Apa Cahaya? Gajah. Okey. Al-Quran ada sebut tentang surah Al-Fil, iaitu surah gajah. Dia cerita tentang ni lah, tentang Abrahah ni. Tentang tentera bergajah ni menyerang Kaabah. Sebab itulah guru-guru Ustaz bagi tahu Ustaz bagi tahu kamu cerita tentang apa yang berlaku sebenar di Mekah sebelum kelahiran Nabi. Dan ayat itu ada disebut di dalam Al-Quran. Siapa tahu surah Al-Fil? Jom kita sama-sama baca. Siapa tahu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa tahu? Sambung. Khaira tahu? Sambung. Cahaya tahu? Sambung. Siapa tahu angkat tangan? Okey, Adam. Sambung. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil ni ialah nama burung lah tu. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Okey, burung ini dia melontarkan batu-batu panas daripada neraka ke arah tentera bergajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Okey. Itulah cerita tentang tentera bergajah menyerang Kaabah yang berlaku pada tahun gajah tersebutlah, pada tahun itu. Sebab tu tahun itu dipanggil tahun gajah. Dia berlaku sebelum kelahiran Nabi. Okey. Kamu kenal tak siapa Nabi kita? Siapa tahu Nabi kita? Siapa kenal Nabi kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okey, siapa tahu pekerjaan ayah Nabi Muhammad? Ayah Nabi Muhammad nak kerja apa sebelum ni? Penjual buah-buahan kot. Mana ada. Peniaga. Ayah Nabi Muhammad seorang peniaga. Peniaga. Dia selalu pergi meniaga ke Syam. Ustaz dah cerita dah hari tu pun. Nanti Ustaz cerita balik, kita akan belajar dalam tajuk tahun 2. Tajuk dia apa Kewafatan bapa Nabi Muhammad SAW. Kita akan belajar bila dia wafat, di mana dia ditanam ataupun dia dikuburkan ataupun dia dimakamkan,
di mana, ke mana dia pergi berniaga, dan dia bila dia jatuh sakit, umur berapa dia kahwin, okay, nanti yang tu kita akan belajar balik. Cuma hari ni Ustaz nak suruh kamu berfikir, Ustaz nak suruh kamu ingat balik apa yang Ustaz ceritakan kepada kamu sebelum ni untuk kamu tahu apa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi. Okay, yang terjadi peristiwa besar itulah Abrahah menyerang Kaabah yang kamu belajar tahun 1 hari tu. Okey. Mana dia soalan tadi Ustaz nak tanya? Okey. Berkaitan tadi sirah ini Ustaz. Cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad dari kelahiran sehinggalah kewafatan baginda. Bukan? Saya beli. Yang pasti saya beli. Okey, nanti kalau Ustaz sempat, Ustaz akan bagi latihan kepada kamu. Ustaz akan hantar dalam grup tahun 2 tersebut. Okey, insyaAllah nanti Ustaz akan bagi. Okey, tahun 2 boleh keluar. Okey, sebelum keluar tu Ustaz Iqbal cakap apa? Selepas habis belajar apa kena cakap ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Semoga apa yang Ustaz kongsikan hari ini bermanfaat dan kamu ingat nanti bila Ustaz nak tanya balik kamu boleh jawab. Okey? Okey, Assalamualaikum. Bye bye. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak suara Ustaz? Siapa yang dengar angguk? Siapa yang dengar anggukkan kepala? Tak perlu buka mic. Siapa yang dengar anggukkan kepala sahaja. Sekejap ya, Ustaz tengah setting. Siapa yang dengar anggukkan kepala. Siapa dengar suara Ustaz anggukkan kepala. Okey. Ustaz minta untuk buka kamera semua. Buka kamera. Buka kamera. Siapa tahu Ustaz kat mana? Buka kamera. Buka kamera. Siapa tahu Ustaz kat mana? Angkat tangan. Dekat pejabat. Kat pejabat? Dekat dalam kelas. Kelas apa? Kelas tahun 1 atau tahun 2? Tahun 1 Ya ke? atau tahun 2? Okey. Tahun 3. Okey, dah. Okey, dengar sini ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tutup mic. Teruskan. Okey. Jadi dekat sini Ustaz tengok ada Hafiz Zikri, ada Azlina, ada Zara. Betul kan Zara kan? Ada siapa tu? Sufi, Afi Farhan, Amir Akmal, Afi Aiman, Kyle Eden, Diana. Siapa tu baju merah tu? Nampak badannya tu, tak nampak kepala je. Aziz, Zikri. Siapa lagi seorang ni? Okey. Jadi untuk petang ini, okey. Jadi hari ini adalah hari yang pertama kelas kamu bersama dengan Ustaz. Hari yang pertama kelas kamu bersama dengan Ustaz. Okey. Jadi Ustaz minta kamu dengar betul-betul, berikan perhatian. Ada beberapa perkara yang Ustaz nak sampaikan. Ada beberapa perkara yang Ustaz nak sampaikan dan insya-Allah hari ni masih belum lagi
kamu belajar akidah. Cuma dengar sahaja. Apa yang Ustaz nak sampaikan. Boleh tak boleh? Angguk kalau boleh. Geleng kalau tak boleh. Okey, bagus. Okey, yang pertama. Apa yang Ustaz nak sampaikan adalah peraturan-peraturan ketika kelas online. Peraturan-peraturan ketika kelas online. Kalau dah sekolah kebangsaan tak ada bagi tahu ataupun dah ada bagi tahu. Jadi petang ini Ustaz akan bagi tahu sekali lagi ataupun bagi tahu kalau kamu tak pernah dengar. Okey, peraturan-peraturan ketika kelas online. Sebab ini adalah perkara yang paling penting di masa kini. Kalau kita tengok kan, dulu kita boleh pergi sekolah. Betul tak? Kan? Boleh pergi sekolah, boleh jumpa kawan-kawan, boleh jumpa dengan cikgu, boleh main dengan kawan, boleh makan dengan cikgu, makan dengan kawan, boleh sukan, boleh masuk kelas, boleh dengar loceng, semua boleh lah kalau dulu. Tapi sekarang disebabkan dunia kita, bukan Malaysia sahaja. Satu dunia mengalami dilanda wabak COVID-19. Siapa yang tahu COVID-19 tu apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar lah? Siapa yang pernah dengar? Angkat tangan. Jangan tekan angkat tangan tu. Tak apa. Angkat tangan betul-betul. Angkat tangan betul-betul. Siapa yang pernah dengar COVID-19 angkat tangan. Okey, siapa tak pernah dengar angkat tangan? Siapa tak pernah dengar angkat tangan? Kalau dia tak pernah dengar, maksudnya dia bukan duduk dekat bumi. Dia duduk dekat Pluto. Okey, jadi semua orang pernah dengar COVID-19, semua orang tahu. Jadi sekarang kita tengah mengalami dilanda penyakit COVID-19, pandemik. Jadi sekolah masih belum dibuka. Cumanya pembelajaran perlu diteruskan. Melalui apa? Pembelajaran perlu diteruskan melalui apa? Afiq Aiman, cuba buka mic. Okay, bagus. Okay, kita balik. Melalui online, offline. Kamu ingat tak? Pada tahun 2020, Kafah Masjid Bilal bin Rabah belum lagi menggunakan kelas online. Menggunakan pembelajaran secara offline. Macam mana caranya? Caranya adalah Ustaz dengan Ustazah bagi latihan di bus stop. Ingat tak? Ingat ke tak? Ustaz dengan Ustazah bagi latihan, bagi nota, bagi rujukan di bus stop dan ambil secara pandu lalu. Bukan pergi McD je pandu lalu. Kan? Dekat sekolah pun ada pandu lalu. Tapi kalau kat McD dapat burger, kat sekolah dapat latihan lah. Okay? Itu tahun lepas. Tapi untuk tahun 2021, Kafah Masjid Bilal bin Rabah untuk kali pertamanya, jangan main, bagi perhatian. Nak main sekejap lagi. Untuk kali pertamanya, kami guru-guru nak buat kelas on. Jadi Ustaz sangat pentingkan adalah peraturan dan adab. Okey, yang pertama. Kita bawa pergi yang pertama. Yang pertama, ketika kelas online, Ustaz minta jangan buat bising. Yang pertama, okey, bila Ustaz tanya ataupun Ustaz sebut nama, ini cara Ustaz. Bila Ustaz sebut nama, tolong buka mic. Kalau Ustaz sebut contoh Hafiz Zikri buka mic. Kalau Ustaz sebut, Ustaz panggil Afiq Farhan, buka mic, Afiq Farhan buka mic. Yang lain jangan buka mic. Itu yang pertama. Itu cara Ustaz. Bila Ustaz tanya pun Ustaz akan tanya seorang-seorang. Buka mic. Jangan Ustaz tanya contoh, rukun Islam ada berapa? Semua buka mic. 5 Ustaz, 5. Tak. Ustaz nak seorang-seorang supaya Ustaz dengan kamu bercakap. Boleh? Okay, contoh. Afiq Farhan, buka mic Afiq Farhan. Ya.
Okey, Afiq Farhan, soalan Ustaz. Kalau dekat sekolah lah kan, contohlah kamu duduk dekat dalam kelas. Yang lain dengar kamu duduk dalam kelas kan. Kalau Ustaz atau Ustazah masuk dalam kelas, kena buat apa Afiq Farhan? Kena buat apa? Ha? Senang je. Berdiri atas kursi ke? Kena buat apa? Bila Ustaz dengan Ustazah masuk dalam kelas? Bagi Kena buat apa? Assalamualaikum. Okey, bagus. Tutup balik mic. Bagi salam. Boleh tak lepas ni kan? Nanti kalau boleh lah kan? Kalau boleh, bila Ustaz dengan Ustazah masuk saja, kamu bagi salam. Boleh? Seorang saja. Contoh, seorang buka mic. Assalamualaikum Ustaz. Ataupun Assalamualaikum Ustazah. Ustaz. Boleh? Lepas tu yang lain pun sama-sama buka mic dan bagi salam. Boleh tak? Sama macam kita berada dalam kelas. Boleh? Kalau boleh. Sekarang kita tak ada ketua kelas lagi. Sekarang tak ada ketua kelas lagi. Ustaz dengan Ustazah belum pilih lagi. Tapi cuba bila guru masuk je, seorang buka mic, Assalamualaikum Ustaz. Lepas tu yang lain pun buka mic sama-sama, Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak? Cuba anggap boleh. Kita buat perkara yang sama yang waktu kita duduk di dalam kelas. Boleh? Okey, yang kedua. Okey, Afiq Farhan dah tutup mic kan? Okey, cuba siapa Ustaz nak tanya? Haziq, buka mic Haziq. Haziq, buka mic. Okey, soalan Ustaz. Dalam kelas. Mana Haziq? Haziq ada tak Haziq? Ada. Ada. Okey Haziq, soalan Ustaz lah kan. Kalau dalam kelas. Okey. Kalau dalam kelas, ada tak Ustaz cakap macam ni? Okey, semua pelajar tutup muka. Pakai topeng. Ada tak? Tak ada. Ada tak Haziq? Tak Ada tak? Contoh Ustaz masuk kelas kan. Okey, hari ni Ustaz nak semua tutup muka. Pakai topeng. Ustaz tak nak nampak muka kamu. Kalau tak ada topeng, tutup dengan songkok kalau lelaki. Kalau perempuan tak ada topeng, tutup dengan tudung. Ada tak Ustaz cakap macam tu? Tak ada. Ada kan? Jadi tutup balik mic Aziz. Jadi sama juga Ustaz minta untuk setiap kali kelas online, tolong buka apa? Buka kamera. Kalau dekat sini Ustaz nampak Omar tak buka kamera. Lepas tu Amir Akmal tak buka kamera. Kalau lah waktu dekat kelas dulu Ustaz kata, okey Ustaz tak nak tengok muka kamu. Ustaz nak semua tutup muka. Ustaz nak kamu pakai topeng. Ustaz tak nak tengok muka. Ada tak? Kelas online pun Ustaz minta untuk kamu semua tunjukkan muka. Supaya Ustaz senang waktu Ustaz dengan Ustazah mengajar. Bagi perhatian ke tak? Sebab ada yang tengah main telefon lah, main game lah. Okey, jadi Ustaz tak nak benda yang macam tu. Boleh? Tu. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga. Okey, Omar, buka mic Omar. Ustaz nak tanya Omar pula. Ya. Okey, Omar. Omar dah buka kamera belum? Dah. Okey dah. Okey, Omar. Soalan Ustaz. Okey. Kalau kamu duduk dalam kelas lah kan? Tiba-tiba rasa nak buang air kecil. Kamu nak pergi tandas. Kamu buat apa? Minta kebenaran Ustaz atau Ustazah. Bagus. Okey, tutup balik mic. Jadi kena minta kebenaran.
Bila berada dalam kelas. Jadi sama, waktu kelas online pun sama. Kalau siapa nak pergi tandas, buka mic, Ustaz, saya nak pergi tandas, saya nak ukuk ni. Kan, contoh. Bagi tahu. Ustaz pun bagi kamu pergi tandas. Jangan pergi macam tu je. Nanti tak beradab. Kalau dalam kelas kamu boleh minta kebenaran, kalau dalam kelas kamu boleh dalam kelas kamu boleh minta kebenaran untuk pergi ke tandas. Jadi waktu kelas online pun kena minta kebenaran. Tulis dekat ruangan komen chat ataupun buka je mic. Ustaz, saya nak pergi tandas. Cumanya beza. Kalau pergi tandas dekat sekolah dengan pergi tandas kat rumah, apa bezanya Hafiz Zikri? Cuba cakap dengan Ustaz, apa beza pergi tandas kat sekolah dengan kat rumah? Rasanya tak ada beza. Beza pergi tandas kat rumah dengan pergi tandas kat sekolah. Tak ada beza. Ustaz rasa ada beza. Siapa rasa ada beza? Siapa rasa ada beza? Rasanya lagi selesa kat rumah kot. Rasanya lagi selesa kat rumah daripada kat sekolah kot. Amir Akmal. Apa dia? Apa tak dengar? Apa beza pergi tandas dekat rumah dengan pergi sekolah? Tandas dekat sekolah, apa bezanya? Siapa tahu bezanya apa? Siapa tahu bezanya apa? Azlina boleh jawab, Azlina. Azlina boleh jawab tak? Apa bezanya? Azlina boleh jawab tak apa bezanya pergi tandas kat rumah dengan pergi tandas dekat sekolah? Sebelum kat sekolah kalau nak pergi tandas kena minta izin. Kalau kat rumah kalau nak pergi tandas tak payah minta izin. Ya, itu saya dah bagi tahu tadi. Kena mana ada kat rumah kena tak minta izin, kena minta izin juga Ustaz kata tadi. Okey, kalau nak pergi tandas minta izin walaupun duduk dekat rumah ataupun duduk dekat sekolah. Cumanya bezanya adalah bila pergi tandas kat sekolah, lepas pergi tandas terus masuk kelas. Tapi kalau kat rumah pergi tandas, lepas tu pergi dapur dulu kan. Lepas tu buka peti ais dulu, ambil aiskrim dulu kan. Betul tak? Bezanya itu kan? Kan, lepas tu tengok mak tengah goreng ikan kan, makan dulu ikan, makan goreng ayam dulu kan. Buka tudung saji ni. Betul tak? Lepas tu baru masuk kelas. Itu bezanya. Kan? Tengok adik tengah makan keropok, minta adik dulu keropok kan. Lepas pergi tandas kan, nampak adik makan keropok kat dapur. Kan tandas kan kamu dekat dapur kan. Betul tak? Itu bezanya. Jadi Ustaz minta lepas ni kalau pergi tandas, lepas pergi tandas kat rumah terus sambung duduk di depan telefon ataupun di depan laptop. Itu bezanya. Faham? Kalau kat sekolah kamu pergi tandas lepas tu masuk kelas terus. Tak pergi mana-mana dah. Kalau pergi kat tandas kat rumah beza. Contoh Afiq Aiman kan, dia pergi tandas dekat atas tu kan, tingkat 2 tu. Lagilah nak sampai kat kelas tu lagi lama. Masuk bilik dulu. Kan, masuk bilik dulu. Pusing-pusing bilik dulu. Macam Zikri tengah duduk dekat gunung tu lagilah nak pergi tandas tu, pergi gunung dulu. Kan? Okey? Faham? Jadi lepas ni kalau nak pergi tandas minta izin, kemudian lepas pergi tandas terus duduk dalam kelas. Okey? Yang ketiga. Jangan buat bising. Tolong jangan buat bising. Maksudnya bila masuk sahaja dalam Google Meet, automatik tutup mic kamu. Kamera still buka. Okey. Cumanya Ustaz nak pesan, okey lepas ni macam tadi kamu masuk, siapa masuk awal tadi angkat tangan? Siapa masuk awal yang masih ada lagi tahap 1? Siapa masuk awal yang bila kamu masuk tadi tahap 1 ada lagi? Okey, turun tangan. Okey, bagus. Okey, tak apa. Lepas ni masuk sahaja awal sebab Ustaz dengan Ustazah buat link yang sama supaya kamu tak pening. Supaya kamu tak adalah nak pergi tekan link akidah. Lepas tu bila kelas sirah pergi tekan link sirah pula. Susah kan macam tu kan? Susah kan? Susah kan? Senang kamu duduk macam ni terus dia belajar kan? Tak payah pergi-pergi mana-mana, tak payah tekan-tekan benda lain dah kan?
Jadi macam tu. Lepas ni masuk saja awal, tak apa. Walaupun kelas tahap 1 belum habis, dengar je dulu. Dengar, nanti bila Ustaz dengan Ustazah okey, tahap 1 boleh keluar. Bila diorang keluar, kamu pula yang akan belajar. Boleh? Boleh tak boleh? Cuba angguk sikit boleh? Cuba angguk sikit boleh? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustaz doakan supaya semua anak murid Ustaz, pelajar-pelajar Ustaz semua. Okey, sekarang ni kita kena biasakan diri. Kita kena biasakan diri. Sebab kita pun tak tahu sampai bila kita macam ni sebenarnya. Kan? Ustaz pun rindu dengan kamu, nak jumpa kamu. Ya, Ustaz duduk dalam kelas ni. Seorang-seorang je Ustaz duduk dalam kelas ni. Kalau tak dulu ada Asufi ada Afiq Farhan ada tengah main. Kan? Ada Zara tengah lukis. Ingat Ustaz lupa ke? Afiq Aiman tengah buat bintang lah, surikan lah, Omar tengah tidur. Kan? Tapi sekarang kosong. Tengok ni, kalau tak percaya kosong Kosong, mana ada orang? Jadi Ustaz pun tak tahu sampai bila macam ni, kamu pun tak tahu sampai bila macam ni. Jadi sekarang ini je yang cara untuk kamu belajar. Jadi tolong beri komitmen yang terbaik. Tak apa, sekarang memanglah pening. Sekarang memanglah kita tak biasa kan. Tapi lama-lama kita akan biasa dengan kelas on apa? On gedek-gedek? On apa? Online. Lama-lama kita akan biasa dengan kelas online. Sama sekolah pagi pun buat online kan? Ke sekolah pagi buat lain? Betul. Sekolah pagi online ni juga. on time. Betul. Kalau pagi kadang-kadang Okey. ini. Online juga. Okey, tutup balik mic. Okey, jadi lepas ni kita kena selalu biasakan diri. Biasakan diri. Okey, siapa yang dekat sini ada adik tahun 1, 2, 3? Angkat tangan. Siapa yang dekat Kafa, adik dia belajar dekat Kafa 1, 2, 3, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa adik dia yang belajar kat Kafa tahun 1, 2, 3? Ada tak? Tak ada? Ada? Okey, bagus. Okey, turun tangan jadi Tak ada. sekolah Kafa pun dah nak membantu kamu. Kan? Sebab itulah kami buat mula-mula tahap 1. Adik kamu belajar dulu. Kemudian yang berkongsi telefon, kakak atau abang pula yang belajar. Okey. Kalau kamu tak boleh ikut serta Google Meet. Kan? Kalau kamu tak boleh ikut serta Google Meet, kan? Kamu boleh tengok ulangan di YouTube Kafa kita. Boleh? Boleh tengok ulangan kelas di Kafa kita punya YouTube channel. Boleh tak? Boleh? Nama YouTube nak supaya apa? kamu YouTube ke? YouTube. Boleh. Tulis Kafa Bilal Tubers. Nanti akan ada. Masih Kafa Bilal YouTuber. Ustaz tulis dekat chat. Nanti orang kata apa? Subscribe. Subscribe Kafa Bilal Tubers tu. Nanti kalau Dia ada siapa berapa yang subscribers tak? tak boleh nak masuk Google Meet, Alhamdulillah dah banyak dah 2 juta dah. Okey. Okey, tak apa, boleh bagi tanda, boleh. Okey. Jadi kalau siapa yang tertinggal kan ada. Yalah Ustaz faham. Ada masalah line, telefon ada 1 kan. Kejap Ustaz, saya kopi dulu. Dia Kuat, tak boleh masuk Google Meet dan sebagainya, boleh boleh tengok di YouTube ulangan. Itu je.
Ustaz dengan Ustazah minta untuk kamu tengok balik ular apa? Ular? Ulang sawah. Kan kalau Ulang. kalau dekat Astro pun asyik ulang je cerita yang sama. Dekat Kafar pun sama. Ulang je tengok balik video yang Ustaz dengan Ustazah mengajar. Boleh tak? Peraturan yang terakhir adalah bila kelas habis sahaja ucapkan Terima kasih. ucapkan apa? Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih hargai ustaz dengan ustazah ataupun cikgu yang mengajar kamu kelas online. Bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah untuk kelas online. Okay, nak masuk Google Meet pun kadang-kadang ada masalah. Line tak kuat. Kami pun ada masalah juga. Masalah apa? Orang kata technical. Kan? Masalah technical. Okay, jadi bila guru yang dah mengajar kamu, dah beri ilmu pada kamu, hargai dan ucapkan terima kasih. Okay, siapa nak pergi tandas boleh pergi tandas. Tapi datang balik. Tu Ustaz kata beza pergi tandas sekolah dengan tandas rumah tu. Okay, boleh tak boleh? Okay. Siapa yang dah beli buku? Ada tak buku macam ni? Cuba angkat. Ustaz tengok. Buka kamera kamu. Okay, tunjuk akidah je. Sirah tak payah. Okay, akidah. Mana Ustaz tak nampak pun? Yang lain buka kamera ke tak? Lagi Ustaz tak nampak pun? Okay, bagus. Okay, jadi ini buku. Okay. Jadi ini buku akidah yang Ustaz akan ajarkan kepada kamu. Akidah tahun, kamu ni tahun berapa sebenarnya? Ustaz lupa lah. Kamu ni tahun berapa? Ke kamu pun lupa? Tahun? 5. Berapa? Tahun 5 berapa? 11 Tahun tahun. 5 berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. 11. 11. Kalau ikutkan, dah tutup mic. Kalau ikutkan tahun 5 kamu ada, okay, dah. Okay, cukup. Okay, kalau ikutkan kamu umur tahun 5. Okay, tutup mic balik. Okay, kalau ikutkan kamu tahun 5, sepatutnya ada peperiksaan UPKK. Betul tak? Sepatutnya kamu ada peperiksaan UPKK. Okay, tapi disebabkan masih lagi menunggu jawapan adakah UPKK ini diteruskan ataupun ditangguhkan. Tapi tak apa, kamu tetap kena teruskan belajar. Kena tetap teruskan belajar. Kalau ada UPKK, kamu jawab saja sebab kamu dah belajar. Tapi kalau belajar pun tak, tiba-tiba ada UPKK, macam mana nak jawab? Kan? Jadi Ustaz akan ajarkan akidah iaitu Okay, Ustaz anggap semua dah ada. Okay, cuba buka kandungan. Cuba buka kandungan. Muka surat kandungan. Muka surat depan sekali. Okay. Ustaz akan terangkan secara ringkas sahaja dengan masa yang ada. Tajuk yang kamu akan belajar di waktu tahun 5 adalah yang pertama sifat iradah. Sifat iradah iaitu sifat Allah. Sifat Allah ada 20. Sifat Allah ada 20. Okay, dengar tak suara Ustaz? Dengar. Dengar. Dengar.
Okey, sifat Allah ada 20. Yang pertama kamu akan belajar sifat iradah. Yang kedua sifat ilmun. Azlina dengar tak suara Ustaz? Dengar? Okey, kejap. Kejap. Okey. Dengar Okey. Jadi yang ketiga kamu akan belajar sifat hayat. Yang keempat sifat wajib bagi Rasul dan yang kelima sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul yang kamu kena belajar. Okey? Faham ke tak? Okey, jadi lepas ni kelas yang seterusnya Ustaz akan ajarkan iaitu sifat-sifat Allah, tajuk-tajuk ini dan sifat Rasul. Okey? Jadi lepas ni minta kamu berikan perhatian, cuba fahamkan, kalau ada soalan tanya sahaja di ruangan komen, di ruangan chat. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Kalau ada soalan, okey, sebelum tu Ustaz minta selepas ini untuk setiap semua mata pelajaran kamu kena sediakan buku tulis ataupun buku kosong dan alat tulis di hadapan kamu. Walaupun Ustaz tak nampak. Itu semua atas tanggungjawab kamu. Okey, sediakan buku tulis. Buat macam betul-betul kita kat sekolah ni. Kan, kalau dekat sekolah dulu Ustaz kata siapa tak bawa buku bangun berdiri. Tapi sekarang Ustaz tak nampak kamu bawa buku ke tak? Kan? Jadi terus sediakan buku. Hari ini belajar apa contoh? Jangan sibuk dengan kelas sirah. Duduk saja dekat dalam ni. Okey? Sekejap lagi Ustaz Omar akan masuk. Tu Ustaz kata tadi, link yang sama sahaja. Okey, duduk je dalam ni. Nanti Ustaz yang akan masuk, Ustaz Omar akan masuk sekejap lagi. Tak perlu pergi ke mana-mana dah. Okey? Okey, jadi tadi kita sambung. Jadi lepas ni sediakan sahaja buku tulis dan alat tulis di hadapan kamu. Faham ke tak faham? Cuba tulis faham semua dekat ruangan chat, ruangan komen. Tulis faham semua, tulis faham. Saya nak tengok siapa yang faham ni. Tulis faham. Okey, faham. Okey, bagus. Jadi sediakan buku tulis dan alat tulis dan buku-buku teks dan buku aktiviti. Buat macam kamu nak belajar. Cuma beza kelas online dan bukan kelas online. Itu je bezanya ada. Okey, itu sahaja bezanya. Kelas online ataupun kelas bersemuka orang kata. Okey? Buat macam kita nak belajar. Dan yang ni paling penting. Paling penting adalah sila pakai pakaian yang menutup aurat. Yang lelaki. Okey? Ustaz memang nampak kamu pakai baju. Tapi janganlah pakai seluar pendek. Kan? Walaupun Ustaz tak nampak. Jaga adab kamu dengan guru. Baju dah cantik dah, tapi pakai seluar pendek. Memang Ustaz tak nampak, memang kawan-kawan kamu tak nampak, tapi siapa yang nampak? Allah. Semua dengan perempuan. Pakai tudung, pakai lengan panjang. Lepas tu kelas online. Faham ke tak? Okey, pakai pakaian yang
menutup aurat. Pakai pakaian yang menutup aurat. Okay, walaupun Ustaz tak nampak, Puan tak nampak, Allah nampak. Boleh? Ustaz. Ustaz. Ni belum Ustaz suruh pakai baju sekolah lagi ni. Okay, dengar tak? Dengar. Okay, dengar Alhamdulillah dengar Ustaz. Okay. Dengar. Kenapa dekat Sikit-sikit. chat box tu Muhammad Zikri kot dia tulis mak dan ayah. Tak tahu, saya pun tak pasti. Okay. Dengar semua, Alhamdulillah dengar. Okay. Kadang-kadang Ustaz pun ada masalah juga sebenarnya. Ada line tak kuat, lag dan sebagainya. Tapi kita kena biasakan lah. Kita kena biasakan di diri kita. Boleh? Ustaz pun tengah belajar juga ni. Macam mana nak buat Google Meet, macam mana nak handle kamu, macam mana tak nak bagi kamu bosan. Cuba duduk tegak-tegak. Ustaz nampak sekarang ni? Ada tegak-tegak. Tengok. Ustaz nak tengok. Dia tegak-tegak. Ustaz nak ambil gambar ni. 1, 2, 3. Tengok Asufi pandang lain. Ini Ustaz tak nampak. Okay, duduk tegak-tegak sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, bagus. Okay. Macam tu cara Ustaz tak nak kamu bosan kan. Walaupun kelas online. Okay. Faham ke tak? Okay, itu sahaja daripada Ustaz. Minggu depan kita jumpa lagi. Sediakan terus buku teks, buku tulis, buku aktiviti dan alat tu tulis atas meja. Ustaz. Atas ada soalan ke? Ustaz. Ya saya. Terus stay terus dekat sini ya? Ya betul. Ustaz dah ulang dah. Ustaz dah bagi tahu tadi. Selepas ini kamu ulang pula. Kamu duduk je dalam ni sampai habis. Ustaz dengan ustazah saja yang akan bertukar. Kamu tak perlu dah pergi mana-mana. Kan mudah macam tu, betul tak? Betul tak? Sebab kalau kamu keluar daripada sini, pergi tekan link lain, kamu tak pergi tekan terus. Macam Ustaz katalah, nak tunggu tekan tu, main telefon dulu, tengok Facebook dulu, tengok Instagram dulu kan. Makan dulu. Jadi duduk je dalam ni, Ustaz ataupun ustazah yang akan apa? Masuk. Tak masak. Masuk, betul. Bukan masak, masuk. Okey, faham ke tak? Okey, jadi yang terakhir, jaga adab kamu dengan guru. Walaupun guru bukan di hadapan kamu, tapi dia tetap mengajar kamu. Okey? Dia tetap mengajar kamu, jadi jaga adab kamu. Boleh tak boleh? Kamu pun dah besar dah, tahun 5 dah tak lama dah. Lepas tu masuk tahun 6. Lepas tu habis tingkatan 1. Dulu saya ingat lagi kamu baru masuk darjah 1. Tapi sekarang dah tahun 5. Sekejap je masa tu. Tapi Ustaz Dah saya makin besar. Umar tahun 1, nanti Ustaz keluarkan kamu masuk tahun 1 kan. Okey. Faham ke tak faham? Umar jangan sampai Ustaz potong borok kelapa tu. Okey. Okey, jadi itu sahaja daripada Ustaz. InsyaAllah lepas ni Ustaz Omar akan masuk. Tunggu. Ustaz bagi kamu rehat 5 minit saja. 5 minit saja, lepas tu duduk balik di tempat kamu. Boleh? Boleh tak boleh? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Bertemu kita kembali setelah sekian lama kita berpisah. Dekat-dekat setahun tak berjumpa dengan anak-anak murid pelajar semua. Ustaz harap semua sihat walafiat. Ustaz harap juga kamu dapat menjaga diri kamu, jaga keluarga kamu dan mengamalkan SOP yang ditetapkan supaya apa? Supaya kita ini terhindar daripada segala pandemik yang kita dah nampak ni. Okey. Sebelum tu semua buka kamera.
Tak nak tengok? Dah. Kenapa tak ada ni? Line slow ke? Tak keluar gambar kamu ni. Keluar yang Eden je. Yang lain semua tak keluar. Okey, tak apa? Ustaz nak tengok macam mana rupa-rupa korang semua setelah sekian lama tidak bertemu. Saya terus lagi. Syukur lagi ya. Duduk je. Okey je. Okey dah, tutup. Semua tutup mic semua. Okey. Ustaz harap semua semakin membesar dengan baik. Ustaz harap juga kamu ni dapat mengambil iktibar apa yang terjadi pada bumi kita di Malaysia sekarang, macam mana yang berlaku macam pandemik COVID-19, ada perubahan dalam belajar. Dulu kamu tak belajar macam ni, sekarang kamu belajar dalam online. Okey, jadi kamu ini sebenarnya, COVID pun sebenarnya banyak memberi kita makna, memberi kita hikmah sebenarnya. Yang macam mana? Hikmah dia pada awal usia kamu ni, kalau ustaz dulu, ustaz hanya belajar di sekolah-sekolah. Tetapi ustaz belajar yang macam ni ketika ustaz belajar di universiti dahulu. Sekarang, walaupun umur kecil lagi, walaupun baru darjah 5, tetapi kamu telah rasa suasana macam mana belajar di universiti. Itu kelebihan untuk kamu lah. Yang keduanya, hikmah COVID ni juga dapat mengajar kita erti kesabaran, erti ketaatan. Macam mana ketaatan tu? Macam mana kesabaran tu? Kamu sabar menerima apa-apa orang panggil apa arahan daripada kerajaan-kerajaan supaya duduk di rumah, keluar ketika mana perlu sahaja, berapa orang je keluar. Taat pun itu dah taat lah. Kamu taat kepada orang panggil arahan, KKM, MTN, kamu sabar. Itulah mengajar kita hikmah dia banyak sebenarnya. Tetapi kita kena sentiasa positif supaya kita ini kena kuat walau bagaimanapun keadaan menghalang. Kita perlu belajar, kita perlu susah pun kita perlu belajar, susah pun kita perlu berusaha untuk dapatkan ilmu, sebab ilmu ni dia tidak akan mati. Jadi macam kamu ni walaupun dalam keadaan macam ni, kamu boleh lagi berusaha mendapatkan ilmu, duduk depan, ada internet apa semua, selain kita main game apa semua, kita boleh menimba ilmu. Sebab apa? Dengan ilmulah dia mematangkan kita. Kalau orang besar pun, orang tua pun, kalau dia tak ada ilmu, nampak cerdik tak dia? Tak. Okey. Kalau kita orang muda, okey cukup. Kalau kita orang muda tetapi ilmu kita banyak, orang akan respect kita, orang akan nampak kita lebih matang dan orang boleh sanjung kita kerana kita seorang pelajar muda tetapi kita berilmu. Itu pentingnya ilmu. Dan kenapa kalau kita belajar ini susah sekarang kita belajar dalam internet, online apa semua. Tetapi dengan kesusahan itulah sebenarnya menyebabkan kita akan ingat apa yang kita belajar. Sebab untuk nak mendapat sesuatu, kalau kita dah susah nak dapat sesuatu, tapi dah kita dapat dia, once kita dah dapat dia, senang untuk kita ingat. Okey, Ustaz harap semua kamu dapat boleh beri tumpuan, boleh beri kerjasama, boleh fokus ketika kita belajar. Okey. Untuk itu, sebagaimana yang telah diberitahu oleh Ustaz Iqbal, kamu perlu mengikut peraturan-peraturan ketika belajar online dan kita kena tambah peraturan sikit. Sekarang ni kita ada peraturan ketika belajar online.
Macam mana peraturan itu? Okey, yang pertamanya macam Ustaz cakap tadi lah. Kalau Ustaz tengah cakap, kamu tutup mic, ada soalan angkat tangan, nak pergi tandas. Kena minta, bagi tahu dulu. Nak start kelas, kena baca doa. Habis kelas, kena cakap apa dekat Ustaz. Okey. Cumanya Ustaz nak tambah, kalau belajar dengan Ustaz, peraturan yang pertama sekali, kamu kena bagi tumpuan. Ustaz tak nak tangan kamu ini main benda tu, main benda ni, main benda tu, main benda ni, pegang benda tu, pegang benda ni, tak nak. Ustaz nak tangan kamu relax di atas meja, jangan buat apa-apa. Minum tak boleh, makan tak boleh selama 35 minit. Boleh tak? Kejap je, 35 minit je. Boleh. Lepas habis kelas tu makanlah, nak makan sampai esok pun tak ada masalah. Boleh ke? 20 minit. Okey, jadi Ustaz harap kalau kamu makan, kalau kamu minum, kalau kamu buat benda-benda lain, macam mana kamu nak fokus kepada pelajaran? Kamu buat dua kerja dalam satu masa. Kamu tidak akan boleh fokus. Nak belajar lagi, nak main lagi. Nak belajar lagi, nak main lagi. Tak boleh. Dan kena duduk sebagaimana kita belajar di sekolah. Tak nak duduk macam ni ke, tidur ke, meniarap ke. Ada yang macam, siapa tengok video live FB Cikgu Fadli Saleh tu. Ayah kawan-kawan korang lah, ayah Arsyad. Yang matematik tu. Okey, jadi duduk elok-elok kerana apa? Untuk kita nak menimba ilmu ni, kita kena ada adab menimba ilmu. Akhlak dia macam mana yang kamu akan belajar dengan Ustazah Siti. Macam mana akhlak kita menimba ilmu. Macam mana adab kita belajar. Macam mana adab kita dengan guru. Macam mana adab kita sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai adik, sebagai abang, sebagai kakak, apa semua ada adab. Jadi dalam belajar ni kita kena ada adab. Kenapa? Imam Syafi'i dulu dia belajar ilmu hanya 20 tahun ataupun 10 tahun, tetapi dia belajar adab selama 35 tahun. Nak cakap kat sini, kita kena ada adab dulu baru ilmu itu masuk kepada kita. Kalau kita tidak beradab, macam mana ilmu itu nak berkat? Faham tak? Kamu belajarlah tinggi mana pun, kalau kamu tidak beradab, ilmu itu tidak akan berkat. Dan kalau tak ada berkat, macam mana kita nak hidup dengan ilmu tersebut? Okey, jadi Imam Syafi'i dulu dia belajar adab berpuluh-puluh tahun barulah dia belajar ilmu, sebab nak keberkatan. Kerana adab itu membuat ilmu kita berkat. Okey, kamu akan belajar semua itu dengan Ustaz Siti pasal adab apa semua. Tapi Ustaz tahu, Ustaz percaya anak-anak murid Ustaz di Kafal Masjid Bilang Berubah ini semua orang yang bagus-bagus, semua yang hebat-hebat, semua yang termantap, tidak ada masalah. Boleh hormat guru-guru, kawan-kawan dan boleh memberi fokus kepada pembelajaran. Boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Alright. Bagus. Boleh. Wah, insyaAllah. Okey. Macam mana hari cuti kamu? Kamu buat apa sekarang kat rumah ni? Banyak main game ke banyak baca buku? Main game. Ikut ayah saya. Main game. Main game yang tu tak tahan tu. Okey, kamu ada tak buku ni? Saya banyak jalan-jalan. Ada tak buku ni? Ada. Kalau ada, sila buka. Macam sikit untuk pengenalan dulu. Okey, buka muka surat 1. Siapa pandai baca Jawi? Ustaz baca. Seorang buka mic dan baca. Okey, Ustaz pilihlah. Azlina. Okey, Azlina. Okey, sebelum tu tak lupa. Kamu dah baca doa tak hari ni? Belum. Ada baca doa belajar tak belum? Azlina ada baca doa ke belum? Okey, jom sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Siapa ni? Khairi Asma ni siapa Okey. Asma ni siapa Okey. Acif. Okey. Tutup mic. Jangan kamu berbalas-balas komen di komen ni. Dengar Elu Azlina nak baca. Nanti Ustaz akan terangkan. Okey. Muka surat 1, buku teks pelajaran 1, perkembangan agama Islam. Okey. Unit 1 akidah. Okey, Azlina baca akidah tu apa? Akidah adalah panggan atau kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Apa lagi sekali tak dengar lah kuat sikit Azlina. Akidah adalah panggan atau kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Akidah Islami yang diajar oleh Rasulullah SAW semasa peringkat awal seruan dakwah baginda adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat serta qadar. Okey, Hafiz Zikri. Azlina, tutup mic. Baca perenggan kedua. Rasulullah telah berdoa ke Mekah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Namun usaha dakwah baginda mendapat banyak tekanan dan ancaman daripada masyarakat. Daripada masyarakat musyrikin. Ajaran Islam hanya berkembang luas selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersejarah. Okey, cukup. Okey. Ini perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Okey. Untuk yang tahun 4 Ustaz sudah ajar kamu apa itu jihad. Okey, dengar. Cukup. Tutup mic. Okey, kita sudah belajar apa itu jihad. Jihad itu terbahagi kepada berapa? Ingat lagi kan semua? Apa maksud jihad? Jihad terbahagi kepada berapa? Bilakah berlakunya? Ingat. Allah. Dengar tak? Dengar. Okey.
Kamu sudah belajar apa yang masuk akidah, apa masuk jihad? Jihad ni terbagi kepada berapa? Apakah 2. yang membolehkan kita berjihad? 2. Okey. Dan kamu sudah belajar perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Bila berlakunya perang Khandaq? Bila berlakunya perang Uhud? Bila berlakunya perang Badar? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Apakah yang telah diberi oleh syarat yang diberi oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang panggil apa ya? Tebusan ataupun kepada apa ya? Kepada tebusan perang apa tak? Yang kena tangkap macam mana dia nak lepaskan diri dia. Apa syarat-syarat yang perlu dia hadapi? Siapa ingat lagi angkat tangan? Semua tu. Siapa ingat? Kamu ingat tak? Omar, Johari, kenapa angkat tangan? Asif, ada apa? Omar Ryan, apa? Kenapa angkat tangan? Apa? Ada soalan? Kalau ada soalan, boleh angkat tangan dan tanya. Apa ada soalan tu? Okey. Okey, yang tu tak apalah. Kamu sudah belajar tentang perang Uhud, perang Khandaq dan perang Badar. Kenapa terjadi? Bila terjadi? Berapakah jumlah orang Islam? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ingat. Ingat tak? Ingat. Eden, ingat tak? Ingat sikit je. Ingat sikit je. Okey, kita Azman. Okey, beri. Kita beri jap. Saya tak malas kan bahasa Aisyah kan? Dah malas dah. Ada dia tunggu. Dah tunggu dah. Kangkau apa dah? Habis awal je lah. Pukul 5 lah. Suruh tunggu jap. Dia tunggu jap. Sikit je nak habis. Mak dia? Belum, tunggu azan. Sampai pukul 5 kan? Dah ada pukul 5 pun. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, kita start sikit lagi sebab kejap lagi kita dah nak habis masa. Okey, Ustaz nak cerita pasal akidah ini. Ustaz mohon minta kamu baca akidah adalah pegangan ataupun kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Akidah Islamiah ini diajar oleh Rasulullah semasa peringkat awal sebelum dakwah. Baginda. Okey.
Mula-mula sekali semasa Rasulullah berdakwah, benda pertama sekali Rasulullah berdakwah ialah berkaitan dengan akidah. Akidah ini dia berkait rapat dengan rukun iman kita yang mana kamu belajar dengan Ustaz Iqbal. Percayaan kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada Nabi, malaikat, apa lagi? Kitab, qadar apa semua tu, ada 6 semua tu kan. Jadi benda inilah yang Rasulullah seru kita untuk membuat benda pertama ini. Akidah inilah yang Nabi terapkan untuk kita belajar dahulu, mula-mula sekali pada awal seruan dakwah. Sebab apa? Sebab semasa sebelum dakwah orang Arab menyembah berhala. Jadi Rasulullah pun berdakwah untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Okey, jadi masa pun sudah tamat tadi.